Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru saja pemimpin-pemimpin di luar sana yang benci Anwar, coba menyerang Anwar, coba mau malukan Anwar, coba mau menghentam Anwar. Baru saja mereka nak merancang, kononnya mau cipta sejarah untuk kalahkan Anwar. Sekalinya ini pula yang Anwar lakukan, dan mereka terbisu, tidak mampu buat apa-apa lagi. Bahkan semua rancangan mereka untuk mau menghancurkan, mau meranapkan Anwar Ibrahim gagal di tengah jalan. Ini apabila disahkan bahwa Madani, kerajaan Madani atau kerajaan perpaduan melalui Perdana Menteri telah mengumumkan pemansuhan pencen turut terpakai kepada jawatan berpolitik. Yang ini kita tunggu. Yang inilah yang terbaik. Bukan sekadar penjawat awam yang menjadi orang yang diberhentikan atau dipemansuhkan pencen, tetapi juga turut terpakai kepada jawatan politik. Jadi ini yang diimpi-impikan oleh rakyat yang ada di Malaysia, khususnya kepada ahli politik. Kata mereka, ahli politik nih, mereka menang saja, bekerja beberapa tahun, sudah layak dapat pensiun. Mereka lah yang patut diberhentikan diberhentikan atau dimansuhkan pensiun, kata mereka. Bahkan pensiun mereka jauh lebih besar daripada penjawat awam. Maka dengan itulah apabila Anwar Ibrahim mengumumkan pemansuhan pencen turut terpakai kepada jawatan politik, maka berhentilah mulut-mulut puaka yang nak mahu jatuhkan Anwar Ibrahim melalui isu pemansuhan pencen ini. Maka dorong tidak boleh buat apa-apa lagi lah. Dan kita bersyukur kerana begitu cepatnya Perdana Menteri Anwar Ibrahim membuat keputusan ini. Cadangan skim tidak berpencen untuk penjawat awam juga terpakai kepada ahli politik berjawatan, termasuk wakil rakyat, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata, secara prinsipnya kerajaan bersetuju dengan keputusan berhubung pemansuhan pencen kaki tangan awam. Kalau kita mula pada 1 Februari 2024, semua kemasukan baharu itu tidak berpencen. Maka itu juga sama untuk semua pelantikan baharu termasuk ahli politik, kata Anwar. Jika ada orang kata mengapa tidak ahli politik, tidak soal lain. Tidak ahli politik, tidak soal lain. Ada yang pernah jadi menteri besar, jadi menteri, kemudian jadi timbalan Perdana Menteri. Itu menunjukkan perlembagaan kita boleh kaji, tapi tak boleh kebelakangkan retrospektif. Katanya kepada pemberita ketika makan tengah hari bersama rakyat di Desa Sri Hartamas, beliau berkata mana-mana negara termasuk menteri tidak boleh bertahan dengan kedudukan ekonomi semasa dan memerlukan perubahan terhadap sistem pentadbirannya. Tetapi katanya, apa juga perubahan ingin dilakukan kerajaan perlu didahului cadangan serta perbincangan termasuk pemansuhan pencen sebelum ia dimuktamadkan. Kita boleh kaji dulu. Pada prinsipnya saya bersetuju supaya apa saja keputusan yang dibuat untuk perkhidmatan awam terpakai bagi pelantikan politik, tetapi dimuktamadkan selepas kajian dan dibawa ke Jumlah Menteri untuk diputuskan. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi dilaporkan berkata, Kabinet meluluskan dasar baharu pengambilan secara tetap tetapi tidak berpencen, di mana kumpulan pejabat awam itu akan mencarum dengan kumpulan uang simpanan pekerja KWSP. Dalam perkembangan lain, Anwar mengumumkan peruntukan tambahan 5 juta ringgit kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas mengambil kira prestasi Harimau Melaya semasa kempen Piala Asia 2023 termasuk menentang Korea Selatan malam tadi. Tahniah, terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang kita sayang ini, kerana telah bertindak begitu cekap, telah meluluskan peruntukan tambahan 5 juta ringgit tersebut. Sebenarnya pasukan Malaysia untuk bola sepak ini kuat sebenarnya, cuma perlu sokongan dan masa yang lebih baik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya hari ini SPRM mengesahkan tiada halangan lagi untuk membawa Tun Daim ke mahkamah.
Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin sudah dibenarkan keluar dari hospital hari ini dan membuka kemungkinan untuk dia didakwa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di mahkamah minggu depan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, perkembangan terkini membabitkan Daim Zainuddin dimaklumkan kepada agensi anti rasuah terbabit oleh peguamnya. Kata Azam, peguam terbabit memberitahu perkara itu kepada pegawai penyiasat SPRM pagi tadi. Peguamnya telah berkomunikasi dengan IO, pegawai penyiasat. Saya memberitahu Daim sudah keluar dari hospital. Apa yang saya faham, dia dibenarkan keluar awal hari ini. Kini, IO sedang berkomunikasi dengan peguam Daim untuk menetapkan tarikh untuk dia ke mahkamah. Kemungkinan besar minggu depan, kata Azam Baki kepada Malaysia Kini. Pegawai tertinggi anti rasuah itu berkata SPRM akan memulakan atau memaklumkan kepada media sebaik sahaja mereka mempunyai tarikh untuk pendakwaan Daim di mahkamah. Ketika ditanya sama ada SPRM telah dimaklumkan apa yang menyebabkan Daim dimasukkan ke hospital sehingga melambatkan pendakwaannya, Azam Baki berkata mereka tidak diberitahu. Katanya ketika ini apa yang lebih penting ialah SPRM boleh menetapkan tarikh untuk kes tersebut. Semalam Malaysia Kini melaporkan bahawa SPRM telah menerima lampu hijau daripada Jabatan Peguam Negara untuk mengemukakan pertuduhan jenayah terhadap Daim minggu lalu. Suruhanjaya itu merancang untuk mendakwa Daim dengan sekurang-kurangnya satu pertuduhan, iaitu atas dakwaan kegagalan untuk mengisytiharkan beberapa hartanah yang Daim dan istrinya mempunyai kepentingan. Bagaimanapun, pendakwaan terhadap hartanah berusia 85 tahun itu terpaksa ditangguhkan kerana dia berada di hospital yang didakwa Azam atas sebab yang tidak jelas. Ketua Pesuruhjaya SPRM juga kesal terhadap dakwaan kegagalan Dr. Daim untuk berterus terang dengan SPRM mengenai sebab Daim dimasukkan ke hospital. Kemudian pada hari yang sama, isteri Daim, Naimah Abdul Khalid, mengeluarkan kenyataan akhbar mengatakan bahawa Daim bersedia berdepan sebarang pertuduhan jenayah dan dia tidak menjadikan keberadaannya di hospital sebagai alasan untuk mengelak daripada dibawa ke mahkamah. Pada Selasa, Naimah didakwa di mahkamah kerana gagal mematuhi notis SPRM yang memerlukannya mendedahkan asetnya. Aset yang didakwa tidak didedahkannya melibatkan beberapa tanah, hartanah dan ketenderaan Mercedes-Benz. Dia didakwa mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009 di Mahkamah Session Kuala Lumpur dan dibicarakan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Apakah benar Daim Zainuddin akan kita lihat nanti pendakwaannya di mahkamah pada minggu hadapan? Dan yang lebih kita tertunggu-tunggu ialah apakah pendakwaan yang dikenakan terhadap Daim? Adakah ia melibatkan harta, salah guna uang, ataupun perkara-perkara yang lain? Atau bukan sekadar satu pendakwaan yang diberikan, tetapi mungkinkah ada beberapa lagi? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.